Dekat sini keluar this value doesn't match the data validation restriction. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali semula pada video kali ini, di mana pada kali ini saya ingin kongsi kepada anda apa itu data validation dan apa yang kita boleh gunakan dengan data validation. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk subscribe channel saya dan like video ini untuk saya kongsikan banyak lagi tutorial-tutorial Microsoft Office pada masa akan datang dan tutorial lain. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya ingin kongsi kepada anda apa itu sebenarnya data validation. Okey, data validation ni sebenarnya bertujuan untuk kita mengawal data kita yang kita masukkan ke dalam dokumen kita atau ke dalam worksheet kita. Kita tak nak ada data-data lain daripada luar. Kita nak yang kita dah siapkan dan kita boleh kawal dia menggunakan data validation. Okey, antara fungsi untuk data validation ni, kita boleh buat satu drop down button untuk kita pilih data apa yang perlu ada ke dalam kita punya workbook. Okey, contohnya kita nak masukkan satu data baru untuk produk atau untuk nama pemborong dan satu baris dan baris seterusnya yang baru. Okey, tapi sebelum tu kita tambah dulu satu table biar anda nampak bentuk table. Okey, kita nak masukkan untuk details yang ke-19 untuk produk. Tapi kita nak produk tu berdasarkan jenis-jenis kek yang sama saja. Kita tak nak ada kek-kek luar macam kek durian atau kek kelapa. Kita nak kek yang berpandukan dengan kita nak saja. Itulah fungsi data validation. Okey, apa perlu kita buat? Kita nak buat satu drop down button, di mana drop down button ni ada senarai kek atau produk yang kita nak masukkan. Okey, kita select atau kita pilih satu range area untuk kita buat data validation drop down tu. Kita pergi ke data, kita pergi ke data validation ni, kita tekan data validation. Okey, dekat sini ada setting, input message dan error alert. Kita abaikan dulu input message dengan error alert. Sekarang ni kita pergi ke allow validation criteria ni, kita tekan allow apa yang kita nak masukkan. Dekat sini ada any value, di mana any value ni kita tak kisah kita nak masukkan apa, tak ada had. Lepas tu whole number iaitu nombor saja, decimal, nombor dengan titik perpuluhan, list ni ikut senarai yang kita nak, date, tarikh yang kita nak, time, ada limit, pun time yang kita nak, text length. Text length ni di mana kita nak berapa perkataan atau berapa huruf saja yang boleh masuk, macam tu. Dan custom, sekarang ni kita nak untuk list, di mana kita nak buat drop down button. Sekarang source atau punca ni, kita nak tahu produk tu daripada senarai mana. Tapi kita boleh tulis dekat sini brownies, kek coklat, kek pisang. Boleh kita masukkan dekat sini. Nanti akan tertera lah produk dekat sini 3 jenis ni atau yang kita tulis saja. Tapi untuk memudahkan anda, kita buang dulu. Okey, kita tekan anak panah ni. Kita pilih produk kita daripada senarai yang kita dah buat. Kita tekan brownies sehingga kek mangga. Kita tekan semula anak panah ni. Lepas tu kita tekan OK. Okey, nampak dekat sini? Setiap sel ni atau setiap kotak ni ada dia punya drop down button, ada barang dia. Contoh macam ni, kita nak masukkan kek brownies, kek coklat. Ni ada kek coklat. Jadi bila kita tulis kek, bila kita nak isi kek durian, tak boleh lah. Sebab dekat sini untuk kek-kek yang kita dah senaraikan saja. Okey, tapi sekiranya kita nak tambah satu senarai kek dekat sini, contoh kek durian, kita perlu pilih semula lah produk ni semua. Kita pilih lah data validation. Sebab tadi kita pilih produk tu daripada senarai K5 sehingga K10 sampai kek mangga. Tapi kita boleh extend sampai kek durian. Kita tekan je lah K11. Kita dah boleh sampai K11 dekat sini. Okey, tekan OK.
Okay, sekarang kita tengok dekat sini. Dia tu kek durian. Kita dah boleh tambah kek durian. Macam tu. Contoh kek durian ni kita nak tukar nama kek kelapa. Jadi kek kelapa. Jadi kek durian kat sini dah tak ada. Macam tu. Okey, sama jugalah dengan nama pemborong. Nama pemborong pun boleh kita buat data validation kat sini. Kita pergi macam biasa, data validation. Kita pergi ke list. Kita pilih source mana, kita tekan ni. Lepas tu kita tekan OK. Nampak dekat sini pun ada drop down button. Kita masukkan sajalah. Macam tu. Okey, apa akan jadi kalau kita tulis kek tersebut tak ada dalam list ni? Kita tengok. Contoh kita tulis kek durian. Kita tekan enter. Okey, dia tulis sini ada satu error message. This value doesn't match the validation restriction defined for these cells. Maksudnya kek durian memang tak ada dekat dalam ni, tapi kita nak key in juga. Tak boleh lah. Itulah namanya data validation punya function. Kita tekan cancel. Tak boleh. Jadi kat mana dia tulis tak boleh? Kita tengok semula kita punya kriteria. Kita select balik. Kita pergi ke data validation. Itulah yang gunanya dekat sini, error alert. Di mana error alert dekat sini show error alert after invalid data is entered. Ada kita dah tick. Jadi dia akan show error alert ni yang pangkal ni. Ada 3 jenis, warning, information. Kalau warning kita tengok apa jadi. Tulis durian. Kalau warning dia bagi tahu apa, this value doesn't match the data validation. Dia ingatkan kita sama ada data kita ni tak kena dengan apa yang kita nak untuk sel tu. Jadi continue atau tak, mestilah tak. Macam tu. Okay. Lepas tu kita tengok pula function lain, information tadi. Okay, untuk information kita tekan OK. Tulis, kita try kek durian. Sama juga, kek durian pun dia bagi information yang benda ni tak kena dengan data yang kita nak. Kan cancel. Okay, sekarang kita boleh buat custom untuk warning yang dibagi kat kita. Kita pergi data validation. Lepas tu kita tulis kat sini. Tulis sini kek tidak berada dalam record. Tukar lain. Okay, sekarang untuk information atau untuk style-style ni kita dah ada satu title dengan error message. Tekan OK. Okay, kita try kek durian. Nampak dekat sini kek tidak berada dalam record dan information dia suruh tukar lain. Macam tu. Okay, sekarang ni kita nak masuk dekat decimal, iaitu titik perpuluhan untuk nombor ni. Kita nak buat satu data validation. Ni bukan drop down button. Kita nak buat satu restriction, di mana kita tidak boleh satu amount tu melebihi atau berkurang daripada data. Okey, kita nak buat data tersebut tidak melebihi sesuatu nilai maksimum atau minimum data tersebut. Kita pergi sini, kita klik, pilih range, kita pergi data validation. Sekarang ni allow ni kita pilih decimal. Sekarang decimal dia tulis data between, minimum berapa kita nak. Contoh dekat sini minimum RM18.5. Kita tengok harga kita yang semasa. Maksimum RM28 sahaja. Kita tak nak lebih kalau orang yang suka-suka masukkan. Lepas tu kita tekan OK. Try kita masukkan satu amount RM30. Dekat sini keluar this value doesn't match the data validation restriction. Maksudnya kita dah setkan maksimum 28 tapi ada yang masukkan RM30. Jadi tak boleh. Data tak tepat. Macam tu. Okay. Sekarang kita pergi adjust untuk error alert dia. Di mana error alert kita tulis harga tidak sama dalam record. Tulis harga mesti ikut rekod. Kita tekan OK. Kita try RM40. Keluar apa? Harga tak sama dalam rekod, harga mesti ikut rekod. Macam tu. OK. OK, jadi kalau kita tengok function lain dekat sini, sama jugalah.
Ni input message pun sama yang tadi. Untuk dia untuk date, untuk time ni sama jugalah, tempoh masa atau tempoh waktu minimum atau maksimum dia akan ikut. Itu saja. Jadi itu saja perkongsian saya untuk hari ini, dan jangan lupa untuk tekan button like sekiranya anda suka video ini, dan subscribe channel saya untuk tutorial-tutorial lain akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.